طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا ارحم الراحمين رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا امورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقهوا أقوالنا ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما اللهم عافنا في أبداننا اللهم عافنا في أسمائنا اللهم عافنا في أبصارنا والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, كيف حالكم؟ Khair, alhamdulillah. Alhamdulillah. Oh, kita tengok siapa ada dalam grup ni. Adik Fawaz sihat ah? Sihat alhamdulillah. Sihat. Alhamdulillah. Afiq Jan sihat? Sihat. Alhamdulillah. Ahmad Afiq sihat? Sihat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Anwar Humaidi sihat? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Farhanah. Farhanah. Ustaz. Apa khabar, sihat? Sihat. Alhamdulillah. Hafizuddin sihat? Hafizuddin mana satu Ustaz? Hafizuddin Zaki. Okay. Alhamdulillah sihat Ustaz. Alhamdulillah. Hafizuddin Ustaz sihat Ustaz? Alhamdulillah sihat. Hafizuddin Zulkifli sihat? Haris Haikal sihat? Alhamdulillah sihat. Aiman sihat Aiman? Alhamdulillah Ustaz sihat. Alhamdulillah. Ain sihat? Alhamdulillah. Hanan sihat? Alhamdulillah sihat Ustaz. Siti sihat? Alhamdulillah sihat Ustaz. Syahir sihat Syahir? Alhamdulillah sihat. Amin sihat? Alhamdulillah sihat Ustaz. Ustaz sihat Ustaz. Alhamdulillah. Daniel sihat? Hello, dengar? Dengar Ustaz. Okey. Okay, bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah hari ini kita akan belajar tajuk mencari hidayah. Cari hidayah, mudah-mudahan Allah merahmati kita lah. Jadi insyaAllah saya nak kongsikan tentang ramai kita panggil barat lah, kita ambil barat lah. Ramai barat kat Malaysia pun ramai dia convert to Islam kan. Mereka ni memeluk Islam. Kalau tengok dekat tadi Profesor tadi Dr. Okuda tadi. Dr. Okuda ni dia masuk Islam. And dia, kalau kita dengar tadi dia sebut dia satu ayat dia sebut yang bila dia ni hidup dia asalnya macam arrogance, orang yang belagak, sombong lah itu. Jadi dia sombong tengok orang kecil besar. Nampak orang dia mungkin dia profesor ke, orang yang hebat, terkemuka, terkenal ke. Jadi dia nampak orang lain ni macam low class, lebih kurang begitulah. Jadi satu hari tu dia tengok ada helaian kertas kerja, dia jumpa satu ayat yang ayat tu sebut, dan sesungguhnya kami telah ciptakan manusia dari tanah liat yang kering. Okay, Allah sebut dalam Quran, walaqad khalaqnal insana min salsalin min hama'im masnun. Jadi dari tanah liat yang kering tu dan tak ada apa pun. Lepas tu daripada dah busuk, Nabi Adam AS tu lahir, tanah liat tu benda yang busuk lah. Dia pun berubah jadi manusia. Lepas tu dia tengok jadi dia pun perasan nak bagi tahu bahawa kehidupan kita tu, kehidupan dia tu sama je macam seperti manusia lain. Kenapa dia ada sifat arrogance? Kenapa dia ada takbur? Kenapa dia rasa ego? Kenapa dia rasa belagak dengan orang lain? Jadi dia rasa macam kehidupan dia tu dah jauh.
Jadi dia pun belajar agama, mengkaji agama, dia pun mengembara dan mendalami agama. Jadi dia sampai satu masjid tadi, dia azan, orang azan, dia nak masuk, dia takut. Dia macam rasa tak selesa. Dia kata, aku ni belum Muslim lagi, kenapa aku nak masuk Islam? Jadi lepas tu dia dah faham tentang agama Islam, dia dah cuba hidup dengan Islam, jadi dia teruslah kehidupan Islam. Dan antara lain ada orang tanya dia, antara ayat-ayat Quran, lepas dia kaji Quran berapa lama tu, orang tanya dia, apa ayat yang kamu rasa paling membuatkan kamu rasa ni berubah? Kalau kita belajar matematik 360 darjah daripada barat sampai ke timur, dia ubah balik. Macam itulah. Dia orang tanya dia, kenapa boleh ubah tu kan? Dia kata dia sebut tu rashness. Rashness ni kalau sebut dalam Quran, laisal birra, maksudnya al-birru. And al-birru tu, laisal birra, kalau tengok dalam surah banyak je. Dia kata al-bir, maksudnya al-birru walidain ke apa ke, al-birru tu maksudnya dia berbuat baik. And berbuat baik, kita kena buat baik dengan orang. Buat baik dengan ibu bapa, buat baik dengan kawan-kawan, buat baik dengan sesama manusia. Jadi dia rasa kehidupan dia tu tak perlu ada rasa takbur, tak perlu rasa kenapa nak pelekeh orang, macam itulah. Sebab tu dia rasa kehidupan dia ni berubah bila dia mengkaji Al-Quran. Daripada asalnya orang yang sangat benci, dia bukan benci Islam, dia rasa diri dia orang yang hebat. Tapi dia setelah mendalami Al-Quran, setelah dia menghayati Quran, Allah bagi dia hidayah, Allah buka hati dia dan dia masuk Islam. Sebab tu para pelajar ramai, nanti kalau sempat saya akan tunjuklah beberapa saintis barat, mereka mengkaji Quran. Dulu kita pernah sebut saintis orientalis, dia mengkaji Quran, nak menjatuhkan Quran. Tapi kebanyakannya orientalis mengkaji Al-Quran, mengkaji hadis, sehingga kan mereka ni mendapat hidayah Allah Subhanahu Wa Taala, mereka masuk Islam. Sebab tu para pelajar, kadang hidayah ni Allah bagi kepada semua kan, baik barat, baik kulit hitam, baik kulit putih, baik kulit kuning dan sebagainya, Allah bagi hidayah. Itu yang kita nak lah. Sebab tu para pelajar, ini antara satu contoh dah. Sebab tu bila kita ada Quran, kita kena menghayati betul-betul. And kalau kita ada Quran, kita kena faham betul-betul. Bukan hanya bermain di bibir saja. Itu kita akan perhati bahawa kehidupan macam mana orang barat, mereka beri keharapan. Sebab mereka mengkaji Quran, mereka mengkaji hadis. Mereka bukan hanya meneliti Al-Quran di bibir-bibir sahaja. Sebab tu mereka jauh keharapan. Itu antara yang titik penting lah. Sebab tu tajuk hari ini kita belajar tentang hidayah. Itu dalam masa yang sama saya nak terang sebelum kita masuk dalam tajuk kita ni, hidayah ni juga kita ni kadang-kadang jangan sangka kita ni boleh mati dalam keadaan iman kan. Kita pun takut. Sebab tu kita pun jangan mudah nak kafirkan sahabat-sahabat kita, nak kata dia hang ni munafik, hang ni kafir, hang ni sesat, hang ni sebagainya. Kita jangan kata begitu sebab takut-takut kita pun mati dalam keadaan yang tak dapat hidayah. Jadi perkara-perkara begini kita kena perhati baik-baik supaya kita tak tersilap langkah. Sebab tu nanti ada doa dia kan, Allah sebut, Nabi ajar, Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa. Ya Allah Tuhan, kami memohon takwa. Jadi kita akan tengok akan datang pelajaran kita hari ini, tajuk dia iaitu mencari hidayah. Okey. Okay, tajuk ni taklah susah, tapi kita tahu penting lah kalau kita dengar seperti ramai lah. Kalau di Malaysia pun kita ada Brother Firdaus Wong and Brother Lim Joy Sin, ramai lagi lah orang mu'alaf, Dr. Farid Razi kan, ramai mu'alaf Hussein Yi, itu antara tokoh-tokoh lah yang hebat dalam bidang pergerakan dakwah. Tapi tak apa, di pelajar boleh tengok lah kat YouTube macam mana mereka memeluk agama Islam
dan sebagainya. Cuba kita tengok satu-satu. Okay, tajuk kita pelajaran 7 ayat kefahaman mencari hidayah. Okey, siapa nak baca? Kita volunteer dulu. Surah An-Nur ayat 35. Saya Ustaz. Boleh? Alhamdulillah. Surah An-Nur ayat 35. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allahu nurus samawati wal ard. مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. Artinya, Allah Subhanahu wa taala yang menerangi langit dan bumi. Bandingan nur hidayah Allah, kitab suci Al-Quran adalah seumpama sebuah miskah yang berisi sebuah lampu itu di dalam tabung kaca. Tabung kaca itu pula umpama bintang yang bersinar terang. Lampu itu dinyalakan dengan minyak daripada pokok yang banyak manfaatnya, iaitu pokok zaitun yang bukan sahaja disinari matahari semasa naiknya dan bukan sahaja semasa turunnya, tetapi ia sentiasa terdedah kepada matahari. Hampir-hampir minyaknya itu dengan sendirinya memancarkan cahaya bersinar kerana jernihnya walaupun ia tidak disentuh api. Cahaya berlapis cahaya. Allah Subhanahu wa taala memimpin sesiapa yang dikehendakinya mengikut undang-undang dan peraturan kepada nur hidayahnya Islam itu, dan Allah Subhanahu wa taala membuat pelbagai perumpamaan untuk manusia, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui akan tiap-tiap sesuatu. Okey, terima kasih. Okay, Bapak Jar, jadi kita akan tengok surah An-Nur ayat 35, tajuk kita ialah mencari hidayah. Okey, pertama kan, kalau kita nak belajar Al-Quran, pertama ya, dia panggil perkara asas, kita panggil ilmu alat kan, kita panggil ilmu alat. Ilmu alat ni dia panggil ilmu bahasa Arab lah. Bahasa Arab tu kan belajar nahu, belajar saraf, nanti belajar balaghah dan sebagainya. Jadi kita penting lah nak faham Al-Quran, pertama sekali kita kena faham ilmu alat. Sebut bagai alat. Bukan alat permainan tu. Alat ni kalau dalam bidang agama dipanggil bahasa. Banyaklah. Mantiknya, nahu, sarafnya, balaghahnya, syairnya dan sebagainya. Jadi kat sini Allah nak gambarkan Allahu nurus samawati wal ard. Ini dipanggil dalam tashbih. Cahaya Allah tu menyinari langit dan bumi. Jadi kita nak faham bagaimana bentuk dia. Nak bayangkan tu, Allah menggambarkan keadaan tu diumpamakan seperti apa. Ini panggil perumpamaan dia. Contohlah kita nak katakan orang tak kenal. Kita ada dalam kelas kita ada Hafizuddin 2 kan. Jadi nak kenal Hafizuddin Zulkifli ke Hafizuddin Zaki. Jadi kalau Hafizuddin Zaki, kita pun kata Hafizuddin Zaki tu yang pakai spek. Macam itulah. Jadi kita nak terang tu ada perumpamaan dia. Zaki tu dia ni suka main bola. Hafizuddin Zulkifli suka main takraw. Jadi kita nak bagi umpamaan tu supaya kita nampak jelas dengan pandangan mata tu. Sebab kita nak faham cahaya Allah, kita tak nampak cahaya tu. Jadi Allah gambarkan, Allah bagi perumpamaan. Inilah dia, masalu nurihi. Sampai sini. Dah jelaskan lagi. Ni tashbih yang pertama ni. Diumpamakan tentang cahaya tu seperti miskah. Waktu Allah gambarkan lagi betapa dahsyatnya, betapa terangnya cahayanya tu.
ka'annaha kaukabun duriyun. Gitu. Untuk Allah nak gambarkan dia punya cahaya Allah tu, hidayah Allah tu, siapa-siapa yang masuk ke cahaya tu, dia akan dapat satu kenikmatan, satu keterangan hidup. Kau tengok kan, maksudnya Allah yang menerangi cahaya langit dan bumi. Bandingkan dia yang pertama, iaitu hidayah adalah seumpama miskah yang berisi sebuah lampu. Lampu itu dalam tabung kaca itu pula macam tu. Umpama bintang yang bersinar. Ni satu dah. Sampai kat tabung kaca ni. Ni tabung. Sorry ya. Telajak tak. Apa tak pandai tulis ni. Tabung kaca. Ni satu lah kita nampak. Allah nak gambarkan cahaya hidayah Allah tu dalam cahaya yang jelas. Maksud dalam tabung kaca. Macam kita tengok pelita tu. Pelita kan kita pasang pelita tu. Dia pasang lampu terang satu rumah. Macam tu. Lepas tu dia bukan tu saja. Ka'annaha kaukabun duriyun. Dia punya cahaya tu pancar pula. Tadi dia berada isu cerah je. Lepas tu dia pancar pula satu rumah. Lepas tu jadi Allah gambarkan seperti pokok apa? Sajaratin mubarakatin. Dia bersinar ni tu banyak manfaat. Dia nak beritahu kalau pokok yang paling banyak manfaat ni sajaratin buah zaitun. Ulama sebut sebagai buah zaitun. Ada di sini ya. Buah zaitun. Dia nak bagi tahu cahaya ni Allah nak gambarkan bukan hanya bagi cahaya saja. Tetapi siapa yang dapat cahaya Allah tu, dia akan dapat manfaat. Sebab tu kadang-kadang kita ni umat Islam. Kita lahir dalam Islam. Tetapi kita mati dalam kekufuran. Na'udzubillah, bukan kita lah. Ada orang dia lahir dalam Islam. Tapi dia mati dalam kekufuran. Sebab dia dapat cahaya. Tapi dia tak dapat, dia cahaya tu menerangi kehidupan dia. Tetapi dia tak dapat manfaat Islam tu sendiri. Tu kita tengok ada orang yang Islam tetapi dia tak mengamalkan ajaran Islam. Itu maksudnya dia dapat cahaya dalam IC dia Islam tapi dia tak dapat keberkatan tu, dia tak dapat manfaat ni tu. Itu Allah bagi tahu cahaya tu bukan hanya cahaya. Lepas tu dia boleh menyinari. Lepas tu dia juga akan dapat manfaat. Itu nak kena cerita. Lepas tu bila dia dapat manfaat pula tu, apa yang dia akan bagi? Dia boleh menyinar orang lain pula. Kan, boleh memancarkan cahaya bersinar, kan, boleh cahaya tu boleh cahaya. Sebab tu kalau orang yang manfaat, dia orang Islam tu, ulama lah, misalnya kita ambil contoh ulama. Bila ulama ni dia dapat Islam, bila Islam dia bagi cahaya pada orang lain, dia pun dapat manfaat, orang lain pun dapat manfaat. Tengok, semua akan dapat manfaat. Sebab tu para pelajar kita tengok ni, sebab tu kita kena berdamping dengan orang-orang alim, berdamping dengan guru-guru alim, berdamping guru-guru yang soleh. Mereka kita kena dekat yang mereka. Ini nak gambarkan betapa hebatnya Allah bagi perumpamaan supaya manusia ni lihat dengan mata yang jelas. Sebab kadang-kadang ni umpamaan ni kita tak nampak. Tapi dia panggil tashbih. Tashbih saya tulis dalam ni. Tashbih. Ta, shin, ba, ya. Tashbih. Perumpamaan. Okey, dalam Quran ni banyak tashbih. Okey, itu sajalah saya nak bagi tahu macam mana kita nak faham Al-Quran. Allah menggambarkan sesuatu dengan sesuatu. Okey, itu pengenalan sahajalah. Okey, seterusnya kita pergi pada intisari ayat. Okey. Ada siapa-siapa nak baca dulu? Kita volunteer dulu. Volunteer panggil. Boleh? 7.1 Ya. Intisari ayat. Allah SWT menjelaskan bahawa dia merupakan cahaya yang menerangi langit dan bumi. Perkara tersebut menjadi bukti kewujudan, keesaan dan kekuasaannya. Perumpamaan hidayah Allah adalah seperti cahaya lampu yang diletakkan dalam kaca yang bersinar seperti bintang yang menyinar bergemerlapan. Allah Subhanahu wa taala memiliki cahaya. Dengan cahayanya penduduk di langit dan di bumi akan dipimpin ke jalan yang benar dan terhindar dari kesesatan. Okey, terima kasih. Sebab tu Allah pertama ni kita dah faham itulah kekuasaan Allah. Itu kita dah jelas, kan?
Itu memang kita nak beritahu itu kalau ayat ni semua cerita tentang kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini perkara yang asas dalam kehidupan kita. Kita kena tanamkan kehidupan. Sebab tu ada barat ni, ada orang ni dia tak faham bagaimana nak nampak Allah sedangkan Allah tu tak nampak. Bagaimana nak faham cahaya. Tapi benda ni, perkara ni dia dalam bezanya kita ni adalah keimanan. Kita percaya. Kita mungkin tak nampak. Kita percaya syurga tu ada. Kita percaya neraka tu ada. Kita percaya malaikat tu ada. Kita percaya jin tu ada. Tapi kita tak nampak. Itu bezanya kepercayaan. Sebab tu kadang-kadang ada perkara orang panggil apa dalam bahasa beyond the limit. Dalam agama ni akal tak akan tercapai dengan wahyu. Sebab tu yang paling penting kita kena ada keimanan. Dalam masa yang sama Allah akan menjelaskan juga apa buktinya. Yang tu Allah jelaskan tadi. Seperti bintang yang menyinar. Itu dalam kaca yang menyinar. Memiliki cahaya. Lepas tu cahaya tu untuk penduduk langit dan bumi. Dan akan memimpin jalan yang kebenaran. Dan terhindar daripada kesesatan. Sebab tu saya bagi umpama tadi, ulama' tadi. Lepas tu kita tengoklah diri kita lah. Tengok diri kita kan. Kalau kita ni ada IC Islam, saya kata. Kita ada IC Islam. Tapi bagaimana kita nak bagi cahaya kita ni kepada orang lain. Itu. Kalau tak orang lain pun antara adik-beradik. Itu pun lebih baik kan. Kita nak menyinari itu. Kadang-kadang mungkin kita lahir dalam keluarga yang serba-serba kekurangan. Tetapi bagaimana kita ni yang faham Al-Quran, yang belajar agama, bagaimana kita nak menyinari keluarga kita. Bagaimana kita nak menyelamatkan keluarga kita. Bagaimana kita nak sayang kawan kita supaya kawan kita ni tak melakukan maksiat macam kata. Jadi itulah peranan kita. Kalau kita ni seorang kawan tetapi kawan kita duduk dua kawan tapi kawan dia tu ada masalah. Kita tak mampu membentuk dia. Jadi maksudnya kita hanya untuk diri kita saja. Islam tu untuk diri kita saja. Tapi kita tak mampu membentuk kawan kita. Jadi maksudnya kita ni belum cukup kuat. Cahaya kita ni belum cukup kuat. Iman kita ada. Tapi kita nak menyinari orang lain ni belum cukup kuat. Saya nak kongsi satu pengalaman dah. Okay, ada kawan saya tu kan. Dia belajar satu tempat. Dia duduk satu bilik kan, satu bilik. Dia duduk dalam masa setahun. Mereka ada 4 orang kan. A, B, C, D. Okay, yang B, C, D ni mereka 3 kawan. Yang seorang ni duduk seorang lah, A ni. B, C, D ni mereka ni macam senior lah. Yang A ni junior. Tapi kos lah lain lah. Tapi B, C, D ni kadang mereka main game, kadang-kadang lewat solat, kadang-kadang main isap vape lah, isap rokok lah, isap ganja pun ada lah. Jadi mereka duduk sekali macam tu. Pada satu hari ni macam pelajar ni, A ni, mereka ni berkawan dan akhirnya saya ringkaskan cerita, setahun lebih kurang akhirnya mereka bertiga ni tak isap rokok, tak isap vape, tak isap ganja dalam satu bilik. Kalau tidak dulu mereka boleh isap ganja dalam bilik cintu je. Isap rokok selamba je. Mereka masih isap rokok tapi adanya hormatnya kepada kawan dia yang tak isap rokok tadi. Hormatnya kawan yang tak isap ganja tadi. Hormatnya kawan yang solat tadi. Itu kita tengok. Ada cahaya, mungkin tak dapat keseluruhan. Tapi dia dapat serpihan-serpihan pun jadi. Dulu kawan tu tak pernah berjemaah. Dia berjaya bawa kawan dia pergi jemaah. Solat jemaah. Dulu ketiga kawan dia tu ada seorang lah yang berjaya dia dapat. Ada seorang tu dia hidup dalam porak-poranda kan. Ada masalah dengan keluarga dia, ada masalah dengan kawan dia, hampir nak kena pukul dan sebagainya. Kawan yang tu selamatkan dia. Tu dia panggil serpihan. Tu bagi tahu hidayah ni bukan hanya untuk orang masuk Islam saja. Hidayah ni dalam keadaan manusia ni kita pun mencari hidayah. Kita tengok artis-artis kembali kata artis dapat hidayah. Itu pun sama. Hidayah tu kita kembali ke pangkal jalan. Dengan jalan yang Islam, yang cara hidup yang sebenar. Sebab tu pentinglah pada Fajar kita tengok diri kita ni. Bagaimana kita nak jadi cahaya kepada orang lain. Orang tak mampu tak ada masalah. Tapi kalau kita mengamalkan cahaya sebaik-baiknya, kita dapat menyinari orang lain insya-Allah. Itu yang ayat ini nak menjelaskan bagaimana peranan kita lah. Tapi kalau kita tak mampu, tak ada masalah. Cukup hanya cahaya untuk kita. Tapi kalau kita mampu nak berdakwah, itu sangat terbaik. Tu macam ulama macam Firdaus Wang tadi kan. Apa ramai dia dakwah. Apa ramai Muslim. Kita contoh yang paling hebat, Ahmad Deedat. Kenal lah Ahmad Deedat? Kenal tak Ahmad Deedat?
Kenal Ustaz, kenal. Ya, Ahmad Deedat kenal. Tu ada anak murid dia Zakir Naik, berapa ribu orang masuk Islam. Itu nak beritahu macam mana dia ada hidayah. Tapi macam mana dia tarik orang lain mendapat hidayah. Itu dia bagi nur ala nur, cahaya di atas cahaya. Okey. Kita tengok yang seterusnya maksud dan pengertian nur. Okey, siapa nak baca? Boleh volunteer dulu. Saya Ustaz. Okey, sila. Maksud dan pengertian nur. Menurut Ibnu Abbas, nur ialah cahaya dan petunjuk hidayah. Allah Subhanahu Wa Taala memberi hidayah dan petunjuk keimanan kepada seluruh alam. Dengan cahaya Allah yang agung dan syumul dapat menerangi kehidupan manusia sehingga mereka beroleh petunjuk serta selamat daripada keselatan. Hakikat nur ini telah difahami dengan sempurna oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa, an Abdillah radhiyallahu anhu, anna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annahu kana yaqul, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Riwayat Muslim. Artinya daripada Abdullah, Kalau atas tu baca rawahu Muslim. Rawahu Muslim. Artinya daripada Abdullah radhiyallahu anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya baginda bersabda, ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, al-afiyah iaitu terhindar al-ifah iaitu terhindar daripada perbuatan yang tidak baik, dan kecukupan iaitu tidak meminta-minta. Riwayat Muslim. Okey. Jadi maksud nur tu kita dah faham lah, hidayah lah. Jadi kita bukanlah maksud nur tu contoh nama dia Nur, seperti nama Nur, ada nama Nur tak dalam grup kita ni? Ada tak pelajar perempuan nama Nur? Nama Ustaz ada. Oh, okey, nama saya ada Nur Okey, contohlah nama Nur tu kan bermaksud tu cahaya kan. Asal maksudnya Nur tu maksudnya cahaya. And Allah kata, Allah Nabi sebut Allahumma nawwir qulubana, ya Allah aku berilah keterangan cahaya. Itu kan. Jadi ada nur tu asalnya cahaya, tapi konteks dalam ayat ini maksudnya petunjuk. Okey. Jadi pelajar bolehlah hafal doa ni, amalkan kan. Kalau kita amalkan, mudah-mudahan, sebab tu saya pernah terang tadi awal tadi, kita ni tak tahu kita ni mati dalam keadaan mana. Sama ada kita mati dalam keadaan kita beriman ataupun kita mati dalam keadaan kufur, na'udzubillah. Jadi kita doa, sebab tu pengakhiran manusia ni kita tak tahu kehidupan kita bagaimana. Kita doa lah banyak kan. Allahumma inna nas'alukal huda. Ini doa yang penting ni kan. Kita doa lah banyak sebab kita memang tak tahu. Sebab tu belajar jangan kata orang munafik, jangan kata orang kafir, jangan kata orang sebarangan, jangan kata-kata. Kan kita tak tahu. Kan ada setengah tu dia kata-kata orang ni lalah dia jadi macam tu. Kita pun tak nak gitu kan. Ada orang kata jadi kita ni nak elak sebab lagi kita beriman, lagi kita berilmu, lagi Allah uji. Jadi kita kena ikut kemampuan kita. Ikut kemampuan kita. Allah uji ni dia Allah sebut la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah takkan membebani satu urusan hamba-Nya melainkan dia mampu memikulnya. Ya, kadang-kadang Allah uji kita bermacam-macam masalah. Tapi sebenarnya Allah tahu kamu ni, kita ni boleh tahan, kita boleh pikul masalah tersebut. Sebab tu dalam kehidupan kita ni kita tahu, Allah tahu segala apa yang kita mampu, apa yang kita tak mampu. Dan yang paling penting kita doa banyak supaya kita ni mati, supaya kita akhir kita dalam keadaan kita mendapat hidayah.